ori, siapa tak mau, kan? Dan bukan sikit kan? Dapat sikit tak apa lah. Dunia ni memang tak cukup, saudara kata lah, kan? Dia dapat sikit, dia nak lebih, tidak mencukupi, kan? Sifat mukmin benar apa dia? Qanaah, memadai. Mai dengan tamak halaba ni dia tak ada lah, kan? Mana cukup, kan? Boleh tak aku kalau bagi sikit macam ni, tak dapat dia kata boleh, kan? Tak dapat dia kata cukup, kan? Lah macam gaji kita lah sudah, kan? Duk kerja ni dapat berapa sebulan? 400, kan? Ni kalau hang kerja, kalau sebulan dapat 1000 macam mana? Oh, 1000, kalau 1000 aku rasa lega dah. Pasal apa? Tiap-tiap bulan dapat 400, kan? Bila dapat 1000, duk tak cukup tu, ni dunia, kan? Bila dapat 1000 macam mana? Okey tak? Okey apa? 1000 bagilah 5, kan? Bagi 5 agak cukup tak? Macam itulah dunia, kan? Tidak memadai, kan? Tapi kalau orang tu orang yang beriman, orang yang bertakwa, sikit pun dia rasa cukup dah, kan? Dia boleh tenang, dia boleh sejahtera dengan keluarga dia, walaupun pendapatan dia kecil, masih lagi berseronok dengan keluarga dia. Tetapi dengan tamak halaba, walau gaji dia besar, jawatan tinggi sekalipun, lagi lama lagi serabut, lagi lama lagi serabut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah, kan, hadis-hadis yang kita bawa ini, tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kesedaran diri kita. Yang pertama berkaitan dengan mengimarahkan masjid. Itu lebih penting daripada kita nak buat masjid yang besar-besar, tapi ada tak program, kan? Kalau tidak ada program, tak usah buatlah masjid yang besar-besar, kan? Tapi kerana nak wujudkan program, maka kita buat besar. Ini bilik kuliah muslimat, kan? Muslimat ni dia nak khusus dia, dia nak asing daripada bangunan masjid senang, yang mana uzuk dia boleh masuk kat situ. Jadi kita kena buat. Tak apa, duit ada. Ni nampak berlebihan? Tidak berlebih-lebihan. Pasal apa? Pasal program nak mengimarahkan masjid. Tak ada masalah, kan? Buat besar untuk apa? Untuk senang kita nak buat kursus apa-apa, kan, kat masjid ini. Kita ada bilik-bilik ceramah dan sebagainya. Saya masuk masjid wilayah, cantik, kan? Ada dewan kuliah kat bawah, naik atas mayang, kan? Ada kosan yang mereka buat untuk apa? Akad nikah, kan? Luar kosan akad nikah. Siapa akad nikah kat masjid, dia ada tempat yang khusus, kan? Tak kacau dewan semayang, tak kacau, dia ada lain, kan? Dewan kuliah kat bawah, ambil semayang kat tepi tu, cukup cantik, kan? Jadi adakah ini pembaziran? Selagi ada keperluan begitu, tidak ada pembaziran. Tapi tak ada apa, tak ada apa-apa pun tak ada, sonok nak besar saja. Ini yang Nabi kata akhir zaman ni akan berlaku. Apa dia? Berebut, berlumba-lumba nak buat masjid yang besar-besar, padahal, kan, tidak ada program-program agama, tidak ada. Tapi kalau program agama pun kita kena pantau. Sebab apa? Sebab masalah yang dok mai bagi itu macam-macam fahaman. Yang ni kita bimbang. Ustaz, depa ni duk tapis sungguh-sungguh. Macam mana ustaz orang nak mai kuliah macam mana? Soal jawab depa tapis apa semua, kan? Sekira depa nak membendung, kan, ajaran-ajaran atau fahaman yang sesat, yang salah, itu patut, kan? Tambah kita di akhir zaman ni, kan? Akhir zaman ni macam-macam. Tu yang Nabi kata, hadis panjang sikit tu, yang saya kata masajiduhum amiratun wa hiya kharabu minal huda. Hadis tu panjang, kan? Ada sambung dia, ulama mereka adalah seburuk-buruk ulama. Hadis itu panjang, walaupun hadis itu statusnya adalah dhaif, kan? Tapi untuk manfaat kita, kan, penjagaan waspada kita, boleh, kan? Kita merujuk ke hadis itu walaupun kedudukan dia adalah lemah, kan? Kenapa? Kerana maknanya ulama kata sahih, maknanya betul. Ulama zaman dahulu macam mana, ulama zaman lah macam mana, kan?
berdasar pada hadis-hadis yang lain atau riwayat yang lain, banyaknya kerana kepentingan, kan? Sehingga matlamat menghalalkan cara pun ada, kan? Dia tak kira yang masuk ni asal ni dapat, asal duit dapat, kan? Tak kira halal ke haram ke tu tak sebelah, yang ni dapat. Ni pun antara rupa akhir zaman. Jadi makna dia sahih, maknanya apa? Makna ada kalangan ilmuwan, kan? Dia ada ilmu, dia hebat, tapi dialah seburuk-buruk, kan, ilmuwan yang ada pada zaman itu. Nabi kata, dia sebut supaya apa? Supaya yang dengar itu seronok, kan? Tak kata apa ke dia, padahal benda yang dia ucap itu menyalahi, tidak tepat. Pasal dia tengok kepada jumlah ramai seronok pada benda itu. Bila seronok pada benda itu atau isu itu, maka dia bersentuh, padahal dia tahu bahawasanya benda itu tak perlu disentuh. Sebab apa? Sebab tidak benar, kan? Contoh dia apa dia? Contoh seperti mandi tolak bala bulan Sapak. Tak dah, dengan fatwanya jelas, Nabi pun kata tidak ada sial pada bulan Sapak, kan? Dia wujud isu itu, dia timbulkan balik isu itu. Kita tak mau yang itulah. Apa yang dia nak di sebalik itu? Dia nak kemasyhuran. Ini masalah. Jadi sekiranya, kan, pihak masjid atau pihak surau sebagainya, kan, buat tapisan, orang ni insya-Allah boleh, orang ni tidak. Ini bukan namanya, kan, tidak mengimarahkan masjid. Inilah nama dia, mengimarahkan masjid. Kita nak masjid ataupun surau diimarahkan dalam keadaan yang kita kata benar, yang bukan menyeleweng, yang bukan menyebarkan ajaran atau fahaman yang sesat dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya kita berdoalah kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya Allah Ta'ala teguhkan kedudukan kita, kuatkan semangat kita doa. Tapi kena ikhtiar, kita kena usaha. Tak boleh doa saja, kan? Doa macam tu saja. Kita kena ikhtiar, kita kena berusaha, bersungguh-sungguh, supaya apa? Supaya kita dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan kita selamat.